Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, kita nak bincang latihan semalam. Okey, kita tengok ni nak kena buat sampai 1NF, 2NF sampai 3NF. Kemudian dalam video ini saya akan terangkan sambungannya selepas 3NF kita kena lukis ERD. Okey, so tengok betul-betul Untuk 1NF. Untuk 1NF yang mana kita tengok ni jadual ni tidak atomik lah data ni. So kita kena atomikkan semua rekod ni. Jadikan macam ni. So mana yang ada bertindih-bertindih tu kita jadikan masing-masing satu kolom. Okey? Macam ni. Tarikh mula tarikh akhir ni pun tak mau kongsi. Semua masing-masing punya. Tapi 1NF ni belum lengkap lagi. Kita kena gariskan kunci yang kita pilih. Dalam kes ni kita pilih dua kunci iaitu ID klien dan juga nombor rumah. Bermakna nanti semasa proses 2NF kita akan ada tabel asal iaitu tabel sewaan. Sini dah ada nama sewaan dah. Tabel asal sewaan. Tabel yang kedua ID tabel klien yang ada maklumat klien dan ID klien dan nama klien. Kemudian ada tabel rumah. Iaitu mempunyai maklumat nombor rumah, harga sewa, ID pemilik dan juga nama pemilik. Kemudian yang tabel asal sewaan yang mana kita gariskan akan stay iaitu ID klien dan juga nombor rumah. Kemudian yang belum kita keluarkan iaitu tarikh mula dan tarikh akhir. Okey, kita tengok ni tadi 1NF. 1NF kita nak ubah jadi 2NF. Sekarang awak tengok kat 2NF. Sepatutnya kat sini nombor rumah ni sebelah. Dia kunci kan. So dia duduk kat sini. So ada ID klien, nombor rumah, tarikh mula, tarikh akhir. Kenapa ID klien dan nombor rumah? Sebab itu yang kita gariskan sebagai kunci semasa di 1NF. Kemudian yang lain-lain ni kita dah keluarkan membentuk tabel lain iaitu yang kita gariskan klien kan. So kita adalah tabel klien iaitu ID klien dan nama klien. Tetapi mana yang berulang tu tak perlulah kita salin. Nampak klien dia ada 2 orang sahaja. Kemudian kunci seterusnya kita gariskan nombor rumah. So segala maklumat tentang rumah ni kita akan membentukkan tabel baru nama rumah. Sama juga kalau ada yang berulang, tak perlulah kita salin. So sebenarnya rumah ada 3 biji rumah sahaja. So sekarang ni nak membentuk 3NF. 3NF memerlukan bukan kunci. Maksudnya yang bukan kita gariskan. Bukan kunci yang bergantung kepada bukan kunci. Adakah tarikh akhir bergantung kepada tarikh mula? Tak. So kat sini klien memang tak adalah sebab dia satu je bukan kunci. So kita tengok dekat rumah. So nama pemilik ni dia bergantung kepada ID pemilik. Dia sama kan? So kalau ID pemilik dia 93, Kamal. Kamal nampak tak? Yang ni awak jangan padam pula sebab nombor rumah dia tak sama. Okey. Sekarang ni saya dah nampak dah ini yang akan kita keluarkan membentuk tabel baru semasa 3NF. Tapi masa 3NF, awak janganlah hilangkan tabel yang lain di 2NF ni. Semua ni kita kena salin semula. Dengan tambahan tabel baru, nama pemilik. So, kita tengok 3NF, kita ada sewaan sama macam 2NF. Okey? Kat 3NF ni. Klien pun sama. Cuma nombor rumah ni, dia dah keluarkan ID pemilik ni. Sekarang awak tengok pemilik ni ada yang berulang. So Kamal ni kita buat 2 je. So dia pemilik untuk rumah-rumah sewa ni 2 orang saja. Tetapi kat sini ada kesilapan ni kat sini. Semasa kita keluarkan kita punya kunci asing ni iaitu ID pemilik ni yang kita dah gariskan ni tak boleh keluar sekali. Jadinya kat sini kita kena ID pemilik. So ni pemilik yang sama tadi kan. So kat sinilah ada satu kunci asing. Kunci asing kita garis putus-putus kat sini nampak tak? Nampak macam tu.
Okey. Cukuplah ni 3NF sampai 3NF. Okey. Sekarang hari ni kita nak tambah sikit cara nak lukis ERD hasil daripada 3NF. ERD kita nak lukis, kita mesti kena buat sampai 3NF baru boleh lukis. Okey, kita akan lukis secara online. Awak type dekat awak punya address bar sini draw.io. So nak save dekat mana boleh, mana-mana pun boleh. Google Drive boleh, device pun boleh. So kalau device ni dia akan save dalam awak punya komputer lah. Google Drive akan save dalam awak punya account Google Drive lah. Okay. Tengok nak guna account mana. Okay, kat sini boleh nak create new diagram. So ambil yang blank sahaja. Yes. Okay. Dan kita nak lukis ERD. ERD kita perlukan rectangle sebagai entity. Dan juga ni ellipse ni sebagai kita punya attribute. So sekarang kita nak tengok kita punya 3NF. 3NF kita ada 1, 2, 3, 4 entity. So 4 entity 1, 2, 3, 4. Macam mana nak susun? Okey, macam ni. So tengah-tengah ni kena bagi ruang untuk dia punya hubungan. Bentuk diamond ni. Yang ada dua kunci. Ada kunci komposit. Yang ni Yang ada ID klien dengan nombor rumah iaitu table sewaan. Kita letak dekat tengah-tengah ni. So, dia ada apa? ID klien dengan nombor rumah. So, table klien kan? Klien kat sini. Rumah kat sini. Dan rumah ni dia berhubung dengan pemilik kan. So, pemilik duduk bawah rumah. Andai kata sewaan atau klien yang ada lagi satu kunci asing tu, so dia duduk dekat bawah lah. Tetapi rumah ni, dia ada pemilik. Klien membuat sewaan. Sewaan ada rumah. Ni just gariskan saja. So, tengok dekat sini. Dia boleh, bila kita alihkan, anak panah tu dia follow. Tapi kita tak nak ada anak panah, dia just garis biasa saja. Jadinya dekat mana? Kita kena klik dekat arrow ni. Tengok dekat sini. Ada anak panah tak nak, kita buat none. So dia akan hilang lah. Ni tak center kan, tak lurus. Boleh alih-alihkan. Okey. So dekat klien tadi ada ID klien. Dan juga nama klien. So macam ni awak tengok dah tak ada ruang kan dekat tepi ni. Tapi jangan risau, awak tarik je ke tepi dia akan bagi laluan kat awak. So kat sini. Gariskan. Pastikan kita jumpa biru ni lah. Okey, sekarang ni garis dia macam tu. Kita tak nak garis macam ni. Kita nak straight sahaja. So dekat sini kita tukar. Macam gitu. Okey. So tengok dekat table sewaan ada apa? Dekat sewaan. Ada ID klien, nombor rumah, tarikh mula, tarikh akhir. T mula, T akhir. Okey, dekat sewaan ada ID klien dan juga nombor rumah kan? Dua ni.
Yang dua ni, yang bergaris ni adalah optional. Kita boleh tulis dekat sini, boleh juga tak tulis. Sebab kita sudah ada hubungan yang bagi tahu memang kita perlukan kunci dekat sini dalam tabel sewaan. Kalau nak tulis boleh jugalah. So, kalau nak tulis dia macam ni lah. So, dekat rumah kita ada nombor rumah, harga sewa. Kemudian ada ID pemilik. Dan juga nama pemilik. Okay, kat sini kalau nak tambah ID pemilik pun boleh. Tapi kita sini akan gariskan garis putus-putus ya. Tapi sebab kat sini tak ada garis putus-putus, saya padamlah. Kalau kat buku nak lukis, pastikan guna garis putus-putus. So, mana-mana kunci. Setiap entiti mesti kita gariskan kunci dia. Kalau tak garis, potong markah lah ni. Markah-markah yang simple sangat. Okey, belum lengkap lagi 15 markah. Lepas ada entiti, attribute, ada kunci, ada hubungan. Kita kena buat kekardinalan. So, kita tengok berapa satu klien boleh buat banyak sewaan. Many ya, one to many. Satu rumah ada banyak sewaan. Kemudian satu rumah, satu pemilik Satu pemilik ada banyak rumah. Sebab ada yang dua rumah tadi kan, pemilik yang sama. So, satu pemilik boleh ada banyak rumah. Okey. Sekarang ni dah lengkap lah 15 markah kita. So, cara dia sini file kita export as PNG. So, dia akan sini awak tukarlah sewaan. Save tu kita punya device. Sekarang dia turun kat download tu. So, nanti masukkan dekat sini, dekat kita punya word ni ERD. ERD dia. So, daripada sini kita select sahaja, pergi dekat word. Macam tu. Dah siap. Inilah lengkap soalan penormalan 15 markah.